Suara macam mana? Test. Boleh test suara? Okey. Salam LTL. LTL Kapar Pro. Thank you. Suara tak dengar sangat. Sound okey. Thank you. Thank you. Saya tak cakap lagi memang. Tadi saya tak cakap lagi memang. Tak ada suara kan. Sekarang dah cakap dah. Should be okay lah. Right. Tadi saya tak cakap lagi memang. Ni test suara. Thank you everyone. Terima kasih. Alhamdulillah kerana terus menonton saya pada malam ini. Terima kasih juga. Salam. Terima kasih. Salam Gunung Jerai. Terima kasih Gunung Jerai. Setapak. Meru Kelang. Terima kasih Bentulu. Tommy Lili. Live tetap live. Baris ada garis lampu. Oh ya ke? Just sikit. Mana buat garis lampu ni? Ada buat apa? Garis lampu ni. Ada cahaya. Tak ada apa-apa garis lampu ni. Sarjana Putra. Ya, Bani hadir. Terima kasih orang Bani. Pak Klang. Alright. Saya just sempat ke atas saya. Enggak. Apa? Boston Perak LTL. Terima kasih. Orang Gedung. Apa khabar orang Gedung? Atang Anggur. LTL Kulai. Terima kasih. Orang Putrajaya pun ada. Terima kasih. Tuan-tuan daripada mana ni? Vincent Atul. Macam Kelantan. Oh, orang Kelantan pun ada. Okay, saya ubah dulu. Saya kejap. Ganu kita Ahmad Sofwan. Terima kasih Kuantan mari. Qatar. Terima kasih orang Qatar. Terima kasih orang baik semua. Pening Maris. Pening mari. Atuk dah nyanyuk. Nak tidur lah Is. Tidur lah. Tak apa. Tak sempat tengok malam ni. Sama esok. Apa cerita? Ceritanya macam ni lah. LTL Manjong. Tak apa hadir. Terima kasih. Siti. Apa khabar Siti? Pantai Johor Is. Okay. Kat Siti kita. Kepong steady. Awal pagi buat live ada program ke Bro Is? Saya ada program sampai mungkin few days lah. Tengok bola Is? Tak tengok bola. Liverpool menang. Ya ke? Berapa Sungai Bakap. Syaf ni. Kita pernah jumpa Sungai Bakap. Batu Cave. Terima kasih. Roslan memang tengah tunggu Is. Terima kasih Roslan. Join sikit kat Seaside Resort. Duk enjoy the sea dan makan burger kat luar dengan road beer. Makan Rohana. Makan. Tak tidur kau Rohana lewat live KLA. Alright. Kucing hadir. Thank you orang Kucing. Apa khabar? Kita jumpa Is kat Sungai Duri. Ya. Mungkin kot saya tak ingat nama lah. Minta maaf lah Syaf. Kan. Ada seorang lagi Sungai Bakap. Kineng hadir. Tak live TikTok ke Is? Saya ada satu telefon je. Jadi kalau saya live TikTok, saya tak boleh live ini. Saya ada satu lagi telefon. Cuma saya tak installkan yang TikTok tu. Tak apalah. Satu pun tak apalah. Elan hadir sedia menanti. Okey tuan-tuan, malam ni kita bercerita sikit je. Tak banyak lah cerita saya malam ni. Sebenarnya nak cerita panjang-panjang pun yalah susah juga kan. Is klinik naikkan harga perkhidmatan setelah PMX umumkan kenaikan gaji penjawat awam. Nak buat aduan di mana? Azal 5 time. KPDN buat aduan ke KPDN. Klinik swasta lah Azan You mean mas klinik swasta ke ni? Kepala air di Slim River banyak. Bukan Salbia, bukan Slim River je ada few. Kan? Ada Kucing, Petrajaya, Jalan Matang. Oi, orang Jalan Matang Siapa orang Petrajaya nak join Parti Keadilan, bagi tahu saya. Siapa orang Petrajaya nak join Parti Keadilan, jom. Makan nasi tempoyak tengah malam. Muhammad Nazri apa isu Rito Is? Aku nak dapat info politik dari kau. Untuk lah tidur malam-malam pakai phone dengan celoteh kau.
Ya, sekejap lagi kita dengar insyaAllah. Salam ada ni. Orang matang kami nak join keadilan. Oh, okay, silent. Siapa orang matang mau join keadilan? Jom, kontak Iswadi Moni. Saya adalah Ketua Cabang Parti Keadilan Petrajaya. Kami mau masuk member Petrajaya. Okay, DVM DJ1 Official mau masuk. DM kami di Facebook kami. DM di Facebook kami. Adakah MFL perlu direform semula? MFL tu apa? Sorry lah, saya akronim ni agak kurang sikit. Darling Shinjuku, LTL. Terima kasih. Akmal Saleh dapat Datuk pula hari ni. Biarlah, rezeki dia kan, tahu. Dia dapat Datuk Melaka. Cabang Berwas, terima kasih. Study lawan tak lawan. Oh, Malaysian Football League. Cakaplah Malaysian Football League. Ya, saya percaya. Saya yakin kena buat reform sebenarnya MFL ni. Bukan setakat MFL je. The sport sukan negara kita secara keseluruhan ni kena reform. Tetapi kita kena faham, bukan semua sukan, bukan semua benda kerajaan kena boleh campur tangan. Bukan kena, boleh campur tangan. Sebab kebanyakannya di apa orang kata, dia bukan milik kerajaan per se. Dia bukan milik kerajaan, kebanyakannya adalah milik swasta. Macam mana kes Midin boh sejalan. Kat TikTok tak ada ke live? Tak ada. Orang macam tu boleh dapat Datuk, pelik betul? Tak pelik. Apa yang peliknya Nick ni kan, sebab Ali Rostam tu pun orang UMNO. Jadi kan, cerita sinkhole sikit. Sinkhole kata Datuk Bandar KL yang baru sedang dalam kajian. Jadi saya macam mana saya nak cerita kalau Datuk Bandar sendiri pun tak dapat detail secara khusus kan. Jadi kita tunggu je lah. Kerajaan dah tak boleh nak diam lagi dengan penghasil perfitnah. Kena ambil tindakan dengan kadar segera. Dah tak boleh jadi kerajaan malaikat dah. Kerajaan dah buat setakat apa yang dia boleh sebagai kerajaan. Bagi saya sebenarnya tugas kita lah kena bantu kerajaan kan. Sebab kerajaan hari ini bukan macam kerajaan Mahathir kan, makin tangkap. Membawa kepada cerita pada hari ni lah. Tapi sebelum cerita Mahathir tu, ringgit hari ini dikatakan mengukuh, paling tinggi, paling kukuh dalam tempoh 13 tahun. Dan US pun dah mengumumkan bahawa kadar kadar interest rate mereka akan diturunkan untuk mengurangkan inflasi kepada 2%. Sekarang ni inflasi di US lebih kurang 2.8%. Kalau tak silap saya cek tadi. Tempoh hari. So dia sekarang ni dia nak turunkan kadar inflasi. Interest rate untuk menurunkan kadar inflasi. So bila interest rate turun, jadi yang mengukuh antara lainnya adalah ringgit lah yang akan mengukuh. Mata wang dunia akan mengukuh, tetapi yang paling utama dah akan semakin mengukuh adalah ringgit. Tak mustahil tuan-tuan, hari itu saya predict ringgit di antara 4.5 macam tu. Sekarang ini 4.3 lebih. Dan tidak mustahil kalau kita tengok dia boleh turun sehingga zaman Najib 3 point something, 3.8, 3.7, 3.8. Okay, 37.8. How to contact you, Mr. Odi? Please PM me privately, thanks. Siva Kumar, just send your message to my admin. Whatever message you want to send it to her. She will forward it to me. 4.3 Trevor. So kita tak mustahil dia boleh boleh mengukuh lagi sehingga 3.8, 3.7, mungkin 3.6 mungkin dalam jangkaan kita. 4.37 latest. Ya. By the end of this year mungkin dia boleh turun sampai 4.2 macam tu. Tetapi by next year mungkin kita akan melihat 3.7. Antara sebab utama kalau kita tengok di samping USD pun apa orang kata, dia nak turunkan interest rate, ura-ura untuk turun interest rate tu memang dah berlaku, dah disebut daripada awal lagi. Thank you Romgo Zaimas. Thank you. Daripada awal lagi dah disebut tentang perkara tersebut. Isu dia adalah apa yang berlaku, macam mana saya nak kata, okay, USD sekarang ni dia punya interest rate dijangka akan menurun. That's why pelabur mula pulling out daripada US punya market and looking for somewhere else. Ada orang kata, alah memang ringgit dah melemah. Sebab itu memang USD dah akan melemah. Bukannya ringgit makin mengukuh. Betul.
Tapi kalau kita perasan, pelabur ada pilihan lain selain daripada beli ringgit. Pelabur boleh pergi ke Singapura, pelabur boleh pergi ke negara-negara lain untuk beli mata wang mereka. Tetapi kenapa pelabur memilih Malaysia? Kan, malah mata wang Malaysia adalah yang terbaik di rantau Asia, number one against even seperti Singapura, even negara seperti Singapura. Dan baru-baru ini interestingly, Malaysia juga mengukuh apabila debt market kita mencapai lebih 1 bilion USD. Lebih 1 bilion USD debt market kita, tertinggi, antara yang tertinggi di rantau Asia tau, debt market. Ramai dah mula beli bond negara kita. And one of the reasons is actually kerana ekonomi kita, number one, politik kita stabil berbanding dengan Thailand even. Thailand baru-baru ni dah tukar Perdana Menteri baru. In fact, baru-baru ni juga Amazon Web Service, AWS, telah mengumumkan pelaburan lebih 3 bilion ringgit. 3 bilion USD. 3 bilion ringgit ke 3 bilion USD di dalam Malaysia. Pengukuhan daripada segi ekonomi, pengukuhan daripada segi ringgit, pengukuhan daripada segi pelabur, pengukuhan daripada segi perbelanjaan rakyat. Even consumer consumption adalah yang tertinggi sejak 2020, after during the last 4 years. Even 2019 pun, tahun ini adalah yang tertinggi. Kan, adalah yang tertinggi daripada segi consumer consumption. Jadi tidak menolak kata-kata orang bahawa rakyat semakin susah, rakyat tidak berbelanja, rakyat terkeksa sebagainya. Kalau kita tengok data pada tahun ini 2024 setakat bulan Ogos, bulan Julai itu, the first quarter, Jun Julai. Daripada Januari compare year to year, Y to Y, tahun ini merupakan consumer consumption yang tertinggi yang memberi kontribusi kepada kita punya GDP mencapai 5.9%. Lebih tinggi daripada jangkaan 5.8% year to year for the second quarter. So, dan lagi ditambah lagi tuan-tuan, tak cukup lagi tu, saya bagi lagi. Apa dia? Dato' Sri Anwar, pasal tak Dato' Sri Anwar baru ni balik daripada India. Dan di India tu, I think dia berjumpa dengan pimpinan daripada Brazil. Kenapa? Sebab sekarang ini Malaysia tengah melobi untuk masuk ke dalam BRICS. BRICS ni adalah BRICS. Brazil, Rusia, India, China dan juga South Africa, 5 negara yang telah membentuk satu ketumbukan untuk membentuk satu jaringan ekonomi yang keluar daripada pegangan USD. Bukan kita nak keluar daripada USD, kita kata tidak akan bergantung terus, tetapi sekurang-kurangnya kita ada alternatif. Sekurang-kurangnya kita ada alternatif. So alternatif kepada USD sekarang ini, sebab sebelum ni kita memang bergantung fully kepada USD. Itu masalah dia. Kita bergantung fully pada USD. So bila USD melemah atau mengukuh, dia memberi impact secara langsung kepada kita. Jadi kita kena ada alternatif sebenarnya. Kita kena ada alternatif, dan alternatif kita adalah untuk kita mula melihat seperti BRICS. BRICS, kalau kita combine dengan China dengan India sahaja, ambil dua negara, BRICS, India dan China saja, population mereka 2.8 bilion ringgit. Orang, bukan ringgit. 2.8 bilion orang. Saya pernah masa saya pergi China itu kan, kalau kita buang 1 bilion penduduk China, 1 bilion penduduk China, 1 bilion kita buang, 400 juta tu pun antara masih lagi negara paling ramai penduduk dekat dunia. Bayangkan kalau kita combine dua negara tu sahaja, kita dah enough untuk membentuk giant. Of course, China sendiri mengakui dia takkan boleh dominate the world. Dia takkan boleh dominate the world on its own, on their own, sebagai satu entity, tak boleh. They have to work together dengan everyone. So bila dia work together dengan everyone, bermakna dia kena work together dengan antaranya negara seperti Malaysia. Dan kita pula, kita tak boleh jual mahal dengan China, kita tak boleh jual mahal dengan India, sebab kita ni di tengah-tengah sempadan di antara semua. Kita pun tak boleh jual mahal dengan Europe, kan? Kita pun tak boleh jual mahal dengan Europe. So the only way is, ialah kita kena kerjasama dengan semua, especially China dengan India. Dan bila kita bekerjasama dengan China dengan India, Rusia, China, India, kita ni sempadan antara mereka tau.
kita akan dapat impak yang sangat besar. Dan saya percaya kalau kita teruskan ekonomi sebegini tuan-tuan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebagaimana saya percaya beberapa bulan lepas ni, tuan-tuan ingat tak masa tu kan, Wala On menganjing kita kan, RM4.78, RM4.78, ingat kan? Dan bila Google masa tu salah bagi sampai RM4.90 kot, dia orang kata ini adalah penipuan sebagainya. Bila dia kata Google, kita kata Google yang silap, mana ada Google tak silap. Dia lebih percaya Google lagi pada percaya bank negara. So akhirnya saya kata, Menteri Kewangan kedua, ekonomis kata, saya ambil daripada ekonomis, bukan saya pandai, bahawa ringgit akan mengukuh. Tak ada siapa percaya tuan-tuan. Wala On lah yang tuan-tuan memang percaya lah kan. Wala On memang tak percaya. Tak ada lah, is menipu lah, hancing lah, kencing lah Perdana Menteri. Tuan-tuan tengok sekarang. Tuan-tuan tengok sekarang dan tuan-tuan nampak apa yang berlaku. Betul. Dan saya percaya dia akan lebih kukuh lagi. Dia akan lebih kukuh lagi dan lebih kukuh lagi dan lebih kukuh lagi. The most important thing sekarang adalah untuk memastikan bagaimana kita nak kena lebih, dia nak mengukur satu hal, tetapi kita nak jadi nombor satu, dia bukan susah tuan-tuan. Yang lebih susah bagaimana nak mengekalkan perkara tersebut. Jadi untuk mengekalkan perkara tersebut, BRICS adalah satu-satu perkara yang dilakukan. Orang sebenarnya dia duk parali lah kan. China ni ekonomi tak bagus, tuan-tuan. Siapa yang cakap macam tu, dia memang naif tentang market lah. Of course, negara barat, blok barat akan cuba untuk nak sekat blok komunis seperti China dan juga Rusia, of course. Dan dia akan cerita lah yang macam-macam yang korang baca tu, of course yang negatif-negatif tentang blok komunis ni. Dia blok komunis daripada segi politik dia, tetapi daripada segi bisnes dia still adalah kapitalis. Dan kalau kita tengok, yang akan rugi sebenarnya kalau mereka keep on blocking sebenarnya adalah Europe. Europe sekarang ini realize dia ada beberapa perkara yang dia orang tak ada in the long run. Dan salah satu benda yang dia orang tak ada adalah kekayaan mineral. Yang itu dia tak ada. Kekayaan mineral tu dia tak ada. Dan dia banyak bergantung kepada negara-negara seperti China, Rusia, even Asia untuk sumber-sumber mineral dia. And because of that menyebabkan cost untuk dia orang nak buat satu-satu produk tu lebih tinggi. That's why dia orang lebih rela invest dalam negara kita ataupun negara di Asia, kerana lebih mudah untuk transport di tempat tersebut, proses terus di situ dan jadikan end product berbanding nak bawa ke negara dia. Dan of course cost of labor sebagainya lebih tinggi di negara dia berbanding negara-negara Asia. Jadi daripada situ kita akan nampak bahawa Europe akan realise one day, even now dia realise dia orang tak boleh buat apa. They either join atau akhirnya mereka akan collapse. Ada beberapa negara Europe dah collapse dah. Greece dah collapse, Spain dah hampir collapse. Turkey is going to that direction kalau sekiranya dia tak join Asia segera. Dulu Turkey ni nak join Europe kan, European Union, tapi Asia kena sekat. Sekarang ni mungkin dia consider untuk join Asia sebab dia tengah-tengah di antara Europe dan juga Asia. Itu yang menariknya. Ringgit confirm akan lebih mengukuh hujung tahun, konsisten kekal, ya betul. Tadi saya terkomen sebenarnya saja. Iran pun join BRICS. Iran kan Syiah macam PAS. Apa kena mengena Syiah dengan nak join BRICS? Kan? Kalau Iran tu Syiah, ni saya tahu, saya faham Joshua ni saja nak ni. Kalau Iran tu Syiah, yang negara lain tu lagilah tak ada agama pun ada. Bukan Islam pun ada. Tak ada kena mengena dengan agama. Ini lagi lawak Nurhana punya. Saya suka lah Nurhana ni punya komen. Kan dia punya komen ni bodoh tak dibincang. US dan BRICS hopeless. China akan tawan Malaysia setelah Taiwan, selepas Taiwan bila Trump declare war on China. North Korea will lose nuclear on US, Rusia kat Europe dan China will conquer Southeast Asia. ini Nurhana ni dia ada satu imajinasi yang amat tinggi lah, konspirasi teorinya, imajinasi kan. Cerita tentang macam ni kita dah dengar berpuluh tahun kan, bukan sekarang.
Macam mana kata China berunding ni sedangkan China sanggup bantu negara untuk hantar rakyat mereka ke negara ketiga? Dia daripada segi inflation rate dia bukanlah kata yalah dia dalam keadaan merudum sekarang ini, tetapi merudum dia jangan kita assume merudum tu dia akan hancur terus, tak. Tapi merudum dia dalam keadaan ekonomi dia slowing down, and one of the factors bagi saya lah adalah sanction daripada barat. Tetapi China bukan bodoh. Dia kalau perasan apa China buat, negara dia mungkin berudum, tetapi China dia dah mula invest into other countries, including Malaysia. So itu ada di antara company-company China sekarang ni bertapak di dalam Malaysia. Dan salah satu tempat ini orang suka invest adalah Vietnam. Saya rasa kawan saya dekat Vietnam, Cambodia ke Vietnam, menonton saya sekarang ni kan, dia antara orang yang bawa investor China datang ke negara tersebut. Dia orang Malaysia lah, tapi dia jadi orang tengah untuk nak apa orang kata, nak bawa orang kata investment di dalam negara tersebut. Okay, habis kat situ. So economy is going great, yes, alhamdulillah, and economy is going great. We don't need Kemboja kot, mungkin Kemboja. The economy is going great, tapi apa yang kita perlu lakukan sekarang adalah kita pastikan kestabilan politik itu. Kita jangan biarkan orang hijack kestabilan politik dalam negara kita. Okay, habis kat situ.